Sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Haji Tuan Muhammad Sarifuddin bin Tuan Ismail, Pengerusi Jabatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi, Teknologi Hijau dan Alam Sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Speaker, terima kasih di atas ruang yang diberikan kepada saya untuk membuat penggolongan di atas perbahasan kita ucapkan perasmian penggal ketiga Dewan Negeri Kelantan yang ke-14 tahun 2020. Saya memulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Quraisy ayat 4, 3 dan 4. Menjunjung titah tuanku dalam merealisasikan Kelantan sebagai jelapan makanan negara, ia telah disentuh oleh perbahasan oleh beberapa adun ahli dewan. Ayat ini telah memberi suatu pengiktirafan kepada dunia bahawa food security ataupun keselamatan makanan merupakan asas yang terpenting dalam kehidupan, sehingga dikaitkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berjaya dilakukan dengan baik sekiranya proses al-it'am alladzi at'amahum min ju', proses menyediakan makanan kepada kehidupan manusia dan juga kestabilan negara tidak berlaku. Keperluan mengadakan bekalan makanan yang secukupnya sebagai keselamatan makanan dan food security telah menjadi perhatian ketika dunia dilanda pelbagai krisis bencana alam atau krisis buatan manusia yang menggugat pengeluaran makanan. Antaranya seperti kemarau, banjir, gempa bumi, pencemaran, ketandusan tanah, kepupusan ikan, konflik dan peperangan, serta gangguan terhadap rangkaian bekalan makanan. Wabak pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi buat masa ini semakin membuka minda dan perhatian kita betapa penting sektor ini dibangunkan tanpa sebaran alasan. Pertanian adalah sektor ekonomi yang penting bagi negeri Kelantan, kerana sebahagian besar dari penduduk negeri Kelantan masih bergantung kepada pertanian secara tradisional sebagai punca sara hidup seperti bertanam padi, berternak, menanam sayur, berkebun, buah-buahan dan menanam tanaman komoditi. Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, asas yang sedia ada sangat kukuh dalam pertanian di negeri kita, di mana Kelantan dianggap sebagai jelapan makanan dan pengeluar hasil padi yang kedua terbesar di dalam negara. Selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Kelantan sebagai jelapan makanan negara, pelbagai langkah yang telah dilaksanakan berpandukan kepada pendekatan berikut. Pertama, meningkatkan produktiviti pengeluaran hasil pertanian, khususnya padi, melalui membaik pulih tanah, penggunaan baju-baju berkualiti serta memastikan infra pertanian sesuai dan mencukupi. Yang kedua, mewujudkan pertumbuhan industri baru yang berimpak tinggi dan komersial. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi pertanian moden dan cekap. Yang keempat, menggalakkan perkembangan industri hiliran dan pemprosesan produk asas tani yang bernilai tambah. Yang kelima, mengukuhkan sistem pemasaran pertanian. Yang keenam, meningkatkan kecekapan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Seterusnya, menggalakkan penyelidikan dan pembangunan pertanian. Yang berhormat Datuk Speaker, ada 5 ahli dewan yang telah bercakap tentang pertanian, khususnya revolusi industri 4.0.
Bidang pertanian memerlukan generasi muda, terutama yang memahami Internet of Things, IoT, dan data raya adalah contoh kemajuan terkini dalam agenda pertanian di negeri ini untuk memulakan amalan pertanian pintar. Ia sejajar teknologi automasi yang menjadi trend global semasa dalam revolusi industri 4.0. Ringkasnya, pertanian pintar mencakupi optimasi input air, baja, kawalan makhluk perosak dan peralatan bagi meningkatkan hasil, kualiti dan produktiviti tanaman dengan menggunakan teknologi maklumat seperti satelit, drone, kecerdasan buatan, peralatan atau perisian ramalan cuaca. Kita dapat memastikan jenis tanaman, tanah yang diperlukan, itu sifat tanah, dan kesesuaian tanah untuk mengelak pembaziran dan dapat menjimatkan tenaga dan masa. Teknologi digital mampu membentuk suatu lingkungan yang mendukung terjalinnya sebuah hubungan timbal balik antara penggunanya. Selain itu, kemajuan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 berpotensi mendukung pembangunan sektor pertanian melalui peningkatan produktiviti dan efisiensi kecepatan usaha tani. Yang bermakna Datuk Speaker, penggunaan kemudahan teknologi moden seperti drone tadi dan lain-lainnya sebenarnya memerlukan kepada beberapa bajet tambahan yang disentuh oleh beberapa ahli tentang keperluan. Bajet-bajet ini akan dimasukkan di dalam bajet tambahan untuk akan datang. Hakikat yang perlu diterima, kerajaan perlu membuat pelaburan agak besar bagi membangun prasarana pertanian digital ini. Jika tidak, revolusi pertanian 4.0 tak akan ke mana dan akan kembali ke takuk yang lama. InsyaAllah dalam perhatian pihak kerajaan. Saya amat bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat Adung Gual Ipoh yang menyarankan projek tanaman sampingan selain daripada getah dan sawit diusahakan oleh para penoreh dan pesawit. Pelbagai teknik dan kaedah pertanian dan peternakan yang boleh dijalankan secara sampingan. Yang Berhormat Gucil ada menyebut perihal keperluan pendidikan pertanian di kalangan masyarakat, menyadari akan kepentingan penyebaran informasi dan pendidikan kepada masyarakat khususnya golongan muda atau belia diakui akan keperluan silibus atau modul Az-Zira'ah dalam bidang pertanian ini. Untuk makluman, kerajaan sedang menyiapkan modul Tunas Tani Al-Falah dan dalam fasa penyediaan buku tersebut. InsyaAllah yang kita akan mula terapkan kepada pelajar-pelajar di bawah seliaan Yayasan Islam Kelantan sebagai subjek tambahan. Luahan dari Adung Galas berkaitan tanah Felda dan Kesedah. Cadangan Galas dipersetujui dan dalam tindakan pihak kerajaan, insya-Allah Disda, Fekrat, Lembaga Koko, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan pelbagai agensi persekutuan sedang berusaha bersama-sama kerana ruang perbincangan semakin mudah dan terbuka dengan agensi-agensi persekutuan ini. InsyaAllah sedikit masa nanti pelbagai kerjasama yang lebih erat akan dijalankan bagi membangkitkan lagi pembangunan sektor pertanian bersama agensi-agensi tersebut. Yang berhormat Datuk Speaker, untuk makluman, dalam kepayahan rakyat menghadapi wabak COVID-19, bantuan sejahtera tani COVID-19 merupakan sedikit inisiatif kerajaan dalam membantu para petani dan peternak yang terjejas akibat wabak pandemik ini. Sebanyak sejumlah ringgit Malaysia 200,000 diperuntukkan kerajaan melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian di Kelantan
itu melalui pembelian balik barangan daripada usahawan dan diagihkan kepada golongan asnaf yang memerlukan. Saya mewakili portfolio pertanian, industri asas tani, bioteknologi, teknologi hijau dan alam sekitar menerima dan menyokong idea dan perkongsian minda dari ahli-ahli Dewan Negeri yang mengambil bahagian dalam perbahasan semalam. InsyaAllah setiap satu yang itu akan diperhalusi dan diambil tindakan yang sewajarnya bagi meningkatkan kecekapan dalam menyemai dan menuai hasil yang diimpikan oleh kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya persilakan yang